Okay, ucapan ini menunjukkan bahawa nafsu seorang manusia itu akan sentiasa menyuruh tuannya untuk mementingkan diri dan bersikap kedekut. Bakhil lah. Bakhil. Dia ada bakhil, dia ada syuh. Dia ada bakhilun, dia ada syahih dalam bahasa Arab. Bakhil ni kedekut. Tapi untuk orang lain, untuk dia jangan. Orang lain dia makan kedekut semua. Tapi kalau dia makan power. Pagi chip, petang chip, malam chip. Makan sama chip boleh kan? Betul kan? Okay. Dia dengan dia tak kedekut, dengan orang lain dia kedekut. Tapi syahih pula, dengan orang kedekut, dengan dia boleh kedekut. Oi, tak boleh guna ni. Dia sarapan pagi, dia tu orang kaya kan? Sarapan pagi alah dia lah kuih kan? Berapa tak makan boleh? Jangan. Tak boleh. Uji. Kedekut pada diri sendiri sampai ke diri dia. Anak-anak dia pun dia kedekut. Dengan orang lain tak lagi. Itu syahih kan? Dalam bahasa Arab dia ada dua istilah tu. Kedekut yang melampau-lampau kan? Okay? Jiwa kita meminta kita supaya kedekut. Tak payah kita ajar, dia tahu. Dia ajar kita supaya kedekut. Seorang mukmin tidak boleh kalah pada nafsunya. Dia hendaklah sentiasa melawan dan mengalahkan jiwanya yang sentiasa inginkan dunia dan kejahatan. Allah Ta'ala berfirman melalui lidah Zulaikha yang menggoda Nabi Allah Yusuf alaihissalam berkenaan dengan sikap nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang bermaksud aku tidaklah ingin melepaskan diriku. Maksud dia kan Sayyidatuna Zulaikha yang selepas tu akhirnya berkahwin dengan Nabi Yusuf selepas tu kalau ikut riwayatnya. Dia kata saya bukanlah nak kata saya ni power, saya ni baik. Tak, saya mengaku apa yang saya buat. Selepas dia Nabi Allah Yusuf AS dipenjarakan lama, akhirnya dibebaskan, Zulaikha pun akhirnya mengaku saya tak kata saya betul, memang saya silap. Saya tidaklah ingin melepaskan diri saya, memang saya yang silap. Sesungguhnya jiwa itu betul-betul menyuruh kepada kejahatan, melainkan orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi benda ini diabadikan dalam Al-Quran Karim. Allah sendiri, walaupun asalnya ucapan Zulaikha, Allah nyatakan ucapan Zulaikha ni dalam surah Yusuf dalam Al-Quran Karim menunjukkan innan nafsa la'ammarah. Siapa baca bahasa Arab akan nampak la tu. La'ammarah, la tu bagi lam takkid. Sungguh-sungguh jiwa ni memang minta untuk kita buat jahat. Bukannya sekadar semuanya jiwa kita ni suka minta kita buat jahat tak. Awak tak kata jiwa kita ni memang betul-betul minta kita buat jahat. Innan nafsa, inna tu dah takkid dah. Betul-betul sesungguhnya innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memang menyuruh tuan dia untuk melakukan kejahatan. Oleh kerana nafsu itu sering menggoda dan merayu manusia untuk menderhakai Tuhannya, maka perjuangan untuk mengalahkan dan menundukkan rayuan nafsu itu adalah satu perjuangan yang panjang yang akan berterusan dalam diri seorang mukmin. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebagai contoh kisah Zulaikha tadi. Dia anak dia yang dijaga itu adalah hamba dia, iaitu Nabi Allah Yusuf AS. Kita semua tahu cerita kan, Nabi Yusuf telah pun diperdaya oleh adik-beradik seayah beliau, pelayanan ibu, seayah pelayanan ibu. Dan akhirnya Nabi Yusuf AS telah ditolak masuk ke dalam telaga. Akhirnya orang pun lalu, konon Nabi air, ada orang ingatkan selamat, tidak, dijual pula dah pula Nabi Yusuf jadi hamba, tak pasal-pasal. Kemudian dibeli oleh pemerintah Mesir. Dibeli, akhirnya jadilah Nabi Yusuf pun tinggal dalam rumah pemerintah Mesir dalam status seorang hamba. Zulaikha begitu ingin, dia tengok Nabi Yusuf yang makin lama makin menawan. Akhirnya jiwa dia walaupun dia tahu orang akan kata dia apa ni, hamba sendiri, carilah orang lain, kan tak kena tu status. Contoh, orang cinta kepada orang yang sama status dengan dia, carilah orang lain yang sama derajat, sama status. Tapi oleh kerana nafsu tu meminta untuk melakukan kejahatan, sampai dia tak kira, taklah
Innan nafsa la'ammaratun bisu. Macam kita jugalah kadang-kadang haram tahu, tapi bila dia faham sekali ya, alamak kita pening juga tu kan, nak ni. Melainkan illa ma rahimah rabbih, mereka orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Baik, dalam sampai Allah Taala sebut Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya dia, iaitu Zulaikha, memang nak betul kepada Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf mahukan Zulaikha kalau Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda Allah SWT. Jadi para ulama kata Zulaikha memang mahukan Nabi Yusuf AS, mahu berzina dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pula kalau tidak melihat kepada Allah, Nabi Yusuf akan mahu juga untuk berzina. Tapi kalau Nabi Yusuf tidak melihat, Nabi Yusuf melihat kehebatan Allah, maknanya Nabi Yusuf langsung tidak mahu berzina. Sebab ada orang kata, tengok Nabi Yusuf pun teringin juga sebenarnya. Silap Nabi-Nabi langsung tidak pernah terfikir untuk melakukan maksiat. Kadang-kadang ayat dia ada orang salah faham. Dia kata, yang Zulaikha memang nak buat dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun nak juga sebenarnya. Cuma Nabi Yusuf kata, janganlah dosa. Ingat Nabi Yusuf bercanda kan? Okay? Nabi Yusuf bukan macam kita Semua para Nabi dan para Rasul langsung tidak pernah terfikir untuk melakukan maksiat, apatah lagi untuk melakukan maksiat. Sebab tu Allah tersebut, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf juga akan mahu berzina dengan Zulaikha kalau Nabi Yusuf tidak melihat burhana rabbih, tanda-tanda Allah SWT. Maksudnya, kalau Nabi Yusuf tidak gerun kepada Allah, Nabi Yusuf akan berzina. Tapi Nabi Yusuf gerun ke Allah Ta'ala, so Nabi Yusuf langsung tidak pernah terfikir mahu berzina. Subhanallah, jiwa akan sentiasa meminta kita untuk melakukan kejahatan. Sebab tu perjuangan melawan nafsu adalah perjuangan yang berterusan. Oleh kerana nafsu itu sering menggoda dan merayu manusia untuk menderhakai Tuhannya, maka perjuangan untuk mengalahkan dan menundukkan rayuan nafsu itu adalah satu perjuangan yang panjang yang akan berterusan dalam diri seorang mukmin. Tidak hairanlah apabila diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW seusai peperangan Tabuk pernah bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Bermaksud, kita telah pulang daripada jihad yang paling kecil kepada jihad yang paling besar. Walaupun hadis ini ada di kalangan para ulama kata bukan ucapan Nabi, ada juga kata ucapan Nabi, tapi hadis itu tak ada masalah kerana makna yang disebut adalah betul. Maksudnya kita balik ke perang yang kecil, perang yang sangat kecil. Lawan musuh tak berapa lama. Kita lawan tak ada sampai 10 tahun, berlawan je kecil Mungkin ada juga lah perang kecil, tapi ada penghujungnya. Tapi berlawan dengan nafsu kita, dengan diri kita, akan berterusan sampai kita mati. Azan azan betul ke azan betul? Azan betul. Azan handphone. Dan waktu ni betul lah. Saya boleh izin untuk habiskan dia sebelum kita ni. Okay? Kita telah pulang daripada jihad yang paling kecil kepada jihad yang paling besar. Ini kerana jihad melawan musuh Allah Ta'ala di dalam peperangan senjata hanyalah mengambil masa dalam beberapa waktu. Namun perjuangan dalam mengalahkan nafsu agar tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala adalah perjuangan yang tidak akan berhenti sehinggalah kita menemui Allah Ta'ala. Okay, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, semua kita pernah dengar kisah beliau, Abdullah bin Rawahah, yang juga telah syahid dalam peperangan dengan Mu'tah. Okay, Sayyidina Abdullah bin Rawahah ketika mana nak bertolak ke medan Mu'tah, beliau baru saja berkahwin. Baru sangat kahwin. Orang kahwin ni kalau ikut hukum fiqh, dia boleh tinggalkan sembahyang Jumaat. Ada juga ulama kata sembahyang Jumaat wajib Okey. Siapa yang kahwin dia tak boleh, dia boleh tak pergi sembahyang. Sembahyang Jumaat lah, sembahyang wajib kena Bahkan ada juga para ulama kata sampai sembahyang Jumaat pun dia boleh tinggal. Tapi pandangan ini dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dia pakai pula